Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1499. Antara paparan utama. Bersatu yang sudah tidak ada makna. Kenapa tiada komen lanjut? Amanah menang majoriti 73,000. Ada kecoh macam kalian? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Saifuddin Abdullah mendakwa usaha PN untuk ke Putrajaya sebagai mewakili hasrat rakyat. Beliau juga mendakwa ramai rakyat sentiasa bertanya bila pertukaran kerajaan akan berlaku. Soal ke Putrajaya itu memang menjadi hasrat oleh rakyat. Dulu ketika berlaku pertukaran kerajaan, ia berlaku secara senyap-senyap. Tapi hari ini, kita pergi ke mana-mana, rakyat bertanya, bila lagi? Bila lagi? Pada saya, keputusan pilihan raya kecil PRK Kemaman itu adalah salah satu suntikan yang penting dalam proses menuju ke Putrajaya, katanya dalam sidang media di Kuantan. Ahli Parlimen Indira Mahkota itu berkata demikian ketika ditanya mengenai isu kandungan ucapan Ahli Parlimen Kemaman Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar selepas diumum memenangi kerusi berkenaan. Menteri Besar Terengganu itu dilaporkan berkata kemenangan PAS dengan majoriti besar semalam merupakan game changer kepada PN menuju ke Putrajaya. PAS berjaya mengekalkan kemenangan di kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih besar apabila Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS menang. Kemarin Ahmad Samsuri mengatasi pencabarnya dengan majoriti 37,220 undi berbanding 27,179 undi oleh pemenang sebelum ini Cik Alias Hamid. Mengulas lanjut mengenai situasi politik semasa, Saifuddin berkata UMNO perlu kembali ke perjuangan asal mereka. Ini bukan isu resis. Rata-rata orang Melayu dan Bumiputera risau apabila gabungan politik yang memerintah itu melibatkan sesuatu parti yang berhaluan kiri. Ini mesej yang disampaikan pengundi di Kemaman dan sebelum ini di Kuala Terengganu. Orang Melayu tidak mahu UMNO bersekongkol dengan DAP. Oleh yang demikian, saya harap ahli UMNO, pemimpin UMNO berfikir dengan lebih mendalam, menilai semula kerjasama mereka dengan PH, katanya lagi. Dalam pada itu, naib Presiden UMNO yang juga Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memberitahu UMNO akord dengan keputusan dibuat rakyat Kemaman. Kerajaan negeri mengucap tahniah kepada PAS. Rakyat dah buat keputusan dan kita akurlah, katanya ringkas. Persoalan yang timbul di sini, kenapa Bersatu tidak menggunakan akal dan fikiran mereka untuk bermuhasabah diri sendiri berbanding sibuk dengan rumah tangga orang lain? Tidakkah mereka sedar bahawa kemenangan PAS di Kemaman dengan menjaja Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar sebagai calon PM secara terbuka merupakan mesej yang sangat jelas kepada Bersatu bahawa Bersatu bukan sesiapa dalam Perikatan Nasional, malah PAS kini sudah menjadi abang besar. Rampasan kuasa secara sini seatas kebodohan Bersatu telah menghilangkan jawatan calon PM yang selama ini berwajarkan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kemana perginya Mahyadin sudah tidak layak atau dilanyak Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang kononnya warak itu. Tanpa disedari Bersatu, apa yang dipamerkan di Kemaman merupakan satu petanda jelas bahawa Bersatu merupakan satu gerakan sia-sia dan tidak memberi apa-apa makna dalam Perikatan Nasional. Sedekah Bersatu bahawa PAS tidak langsung terkesan dengan pergolakan yang berlaku dalam Bersatu, malah menganggapnya sebagai peluang besar untuk mengetengahkan Menteri Besar Terengganu sebagai calon PM. Bagaimana mungkin PAS tidak menghina Bersatu kalau setakat ini sudah 5 orang ahli Parlimen Bersatu beralih arah menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nampak sangat Bersatu tidak berguna dan tidak boleh dipercayai.
Presidennya pula yang dikenali sebagai bapa perutusan khas ketika menjadi Perdana Menteri dan disifatkan sebagai gagal kini membuat pusingan you apabila menarik balik keputusan untuk berundur sebagai Presiden walaupun ramai di kalangan pimpinan dan akar umbi yang telah bersujud syukur ketika beliau membuat pengumuman untuk tidak mempertahankan jawatan beliau. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, PAS sudah boleh bergerak sendirian, belah saja daripada Perikatan Nasional yang adanya bersatu hanya sekadar melukut di tepi gantang. Jangan lupa semua calon bersatu yang menang di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis sebelum ini adalah kerana jasa sokongan PAS. Justru kepada Saifuddin Abdullah, jika kemenangan PAS di Kemaman dianggap sebagai indikator yang rakyat kononnya mahukan PN ke Putrajaya, apa pula petanda kekalahan kalian di Simpang Joram dan Pulai sebelum ini? Ingat, kemenangan PAS di Kemaman adalah kerana kes rasuah yang dilakukan oleh wakil rakyat PAS pada pilihan raya umum ke-15 seperti mana yang berlaku di Kuala Terengganu. Saifuddin tidak ada rasa malu ke untuk bersuara kegembiraan bersatu atas kemenangan tuduhan rasuah rakan sekongkolnya yang telah disahkan di mahkamah? Dan pedulikah PAS dengan pujian itu? 2 hari lalu, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menafikan dakwaan kononnya 10 ahli parlimen daripada blok kerajaan bakal beralih sokongan kepada Perikatan Nasional PN bagi membentuk kerajaan baru. Sebaliknya, beliau yang juga ahli parlimen Machang menegaskan apa yang disuarakan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Seri Mohamad Rizwan Mohamad Yusof itu tidak lebih sekadar kabar angin yang tidak ada asas sama sekali. Ini berita daripada seorang pemimpin kanan bersatu yang bukan ahli parlimen. Sudah tentulah beliau iaitu Mohamad Rizwan hanya dengar entah kabar dari mana. Saya menafikan sekeras-kerasnya tentang hal ini. Saya juga menafikan kabar angin yang tidak ada asas sama sekali. Kerana apa saya nafi? Kita pun tahu 5 ahli parlimen bersatu sudah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Celah mana kita dapat tubuh kerajaan ataupun mahu mendapatkan sokongan ahli parlimen UMNO, katanya ketika dihubungi. Beliau berkata mengulas dakwaan Mohamad Rizwan seperti dilapor beberapa portal berita hari ini bahawa lebih 10 ahli parlimen dari blok kerajaan bakal beralih sokongan terhadap PN untuk membentuk kerajaan baharu termasuk wakil rakyat dari PKR. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faisal berkata, ahli parlimen bersatu komited untuk terus memainkan peranan sebagai wakil rakyat pembangkang selain menyedari kedudukan terkini Anwar yang sudah memperolehi 2/3 sokongan di Dewan Rakyat. Jadi di peringkat kami sebagai ahli parlimen bersatu, kita komited untuk menjadi ahli parlimen pembangkang. Itulah tanggungjawab kami ketika ini. Mohamad Rizwan bukan ahli parlimen, dia hanya respon perkara yang mungkin berlaku terhadap ahli parlimen bersatu. Sebelum ini, 5 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar, menjadikan keseluruhan 152 sokongan diterima Perdana Menteri di Dewan Rakyat daripada ahli parlimen ketika ini melebihi 148 angka majoriti 2/3. Sementara itu, Mohamad Rizwan ketika dihubungi untuk mendapatkan perincian mengenai dakwaan dibuat beliau itu sebaliknya enggan mengulas lanjut. Tiada komen lanjut, katanya ringkas. Kenapa tiada komen lanjut? Jawapannya ianya hanya satu naratif sampah yang cuba dibawa. Terdahulu, Mohamad Rizwan dilapor mendakwa spekulasi peralihan sokongan ahli parlimen kerajaan kepada PN atau pembangkang itu bukan sekadar cakap kosong. Susulan beliau turut dimaklumkan terdapat perbincangan secara dalaman dalam kalangan pucuk pimpinan. Katanya lebih 10 ahli parlimen daripada parti-parti kerajaan perpaduan termasuk PKR dipercayai menjadi kelompok pertama bakal menyatakan sokongan terhadap blok pembangkang, seterusnya diikuti kelompok ahli parlimen kerajaan lain. Sebagai respon, anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memilih cara tersendiri untuk menganggapi dakwaan salah seorang pimpinan bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Datuk Muhammad Puad Zakarsi, beliau terkejut dengan dakwaan Rizwan Mohamad Yusof. Kononnya seramai 10 ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong PN.
Dalam sinis, Muhammad Puat berkata, beliau percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dulu menjadi kenyataan. Dakwaan Muhammad Rizwan memang kejutan, tetapi itu hanya akan berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan semasa menjadi menteri dulu boleh terbang, katanya dalam satu kenyataan. Sedangkan mereka, politik negara terkini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen bersatu PN kepada kerajaan ketika PN dengan yakin berulang kali mendakwa mereka kononnya dalam perancangan mengambil alih kerajaan seperti yang pernah berlaku membabitkan Bersatu dan segelintir ahli parlimen PKR pada 2020. Perkembangan itu berlangsung ketika Akta Anti Lompat Parti sudah berkuat kuasa dengan mencadangkan ada kelompangan yang wujud sehingga boleh dimanipulasi. Sedarkah Muhammad Rizwan bahawa rakyat sangat skeptikal terhadap dakwaan Rizwan mengenai peralihan sokongan kepada PN? Selagi kereta terbang mustahil untuk terbang, maka 10 orang batch pertama UMNO itu juga mustahil untuk terbang ke Perikatan Nasional. Berangan itu memang percuma, berhentilah memperbodohkan akar umbi anda. Kami tahulah mereka tidak berapa cerdik. Keputusan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman yang menyaksikan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berjaya mengekalkan mandat PAS dengan penambahan lebih 10,000 majoriti dijangka bakal menjadi modal baru pembangkang bagi membuktikan kononnya penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin sendiri meraikan kemenangan tersebut dengan menyatakan ia sebagai hadiah ulang tahun pertama bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi Perikatan Nasional PN sudah mula mengiktiraf Ahmad Samsuri sebagai individu yang layak dipertimbangkan sebagai calon Perdana Menteri masa depan seperti yang diakui oleh pengerusinya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin baru-baru ini. Sudah pasti perkembangan ini sedikit sebanyak mampu menggugat parti-parti dalam kerajaan perpaduan, khususnya Barisan Nasional BN yang tidak senang duduk memikirkan hilangnya sokongan Melayu terhadap mereka. Susulan kemenangan Ahmad Samsuri bagi Parlimen Kemaman, Hamzah juga menyifatkan kononnya kehadiran pemimpin itu dalam Dewan Rakyat bakal memberi nilai tambah berganda kepada kualiti PN. Jika PN meneruskan naratif dengan mengangkat Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, tentunya gelanggang Dewan Rakyat bakal menjadi saksi sejauh mana kredibiliti dan kemampuan Ahmad Samsuri membawa suara wakil rakyat pembangkang. Calon Perdana Menteri dekat Terengganu pun masih mundur, ada hati nak jadi PM. Persoalannya, kenapa Hamzah beria benar dengan kemenangan ini? Tidakkah beliau menyedari bahawa dengan kenyataan beliau ini telah menyerlahkan kegagalan beliau sebagai ketua pembangkang selama ini sehingga memaksa 5 ahli parlimen pembangkang beralih sokongan kepada PMX? Alamak, kelihatannya Hamzah dan Mahyadin akan ditendang sedikit demi sedikit. Sedarkah Hamzah kemenangan Ahmad Samsuri Mokhtar di Kemaman yang merupakan kubu mereka sendiri bukan sesuatu yang luar biasa? Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata beliau turut menolak kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan kononnya kemenangan Ahmad Samsuri semalam membuktikan referendum rakyat berpihak kepada kepimpinannya dan gabungan Perikatan Nasional PN. Menang di kubu sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dun pelangai kemarin tidak dikira referendum pula. Lainlah kalau menang di Parlimen Subang, katanya menerusi laman X beliau. Muhammad Kamil yang juga timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK berharap Ahmad Samsuri akan menjadi pemangkin untuk ahli parlimen pembangkang agar menjadi lebih efektif berikutan penyokongnya meletakkan harapan tinggi terhadap beliau. Kemarin PAS mengekalkan status quo di Kemaman selepas calonnya Ahmad Samsuri memenangi PRK parlimen itu dengan majoriti 37,220 setelah memperolehi 64,998 undi, menewaskan calon Barisan Nasional BN Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Dengan majoriti melebihi 37,000 itu telah membuatkan pimpinan PN dan para walaun mendabik dada. Kononnya mereka menang besar walaupun hakikatnya mereka letak muka di telapak kaki kerana pilihan raya itu diadakan semula adalah kerana rasuah pimpinan mereka.
Jika para walaupun tidak lupa, Presiden Parti Amanah Negara iaitu Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu atau lebih mesra dipanggil Mak Sabu menang bergaya selepas berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kota Raja pada pilihan raya umum ke-15 PR15 yang lalu. Muhammad Sabu meraih sebanyak 123,306 undi dengan majoriti besar sebanyak 73,998 undi meninggalkan kesemua 7 calon lain yang bertanding. Pada PRU14 pula, Muhammad Sabu memenangi kerusi tersebut setelah memperolehi 90,697 undi dengan majoriti 71,142 undi menewaskan calon PAS Muhammad Diah Baharun yang meraih 19,555 undi. Adakah para walaupun mendengar mereka mendabik dada dan kecoh seperti kalian yang menang melalui pilihan raya yang diadakan semula setelah dikaitkan dengan rasuah itu? Tidak. Kenapa? Kerana penyokong Pakatan Harapan tidak berperangai kebudak-budakan dan terdesak seperti kalian. Rasionalnya di sini, sekiranya PN mahu menggunakan kemenangan mereka di PRK Kemaman sebagai modal besar untuk menumbangkan kerajaan perpaduan sebelum tempoh matang penggal ini, ia bukan hal yang wajar untuk dilakukan. Ini bukan masanya untuk mengheret rakyat dalam kemelut politik setelah negara baru lega daripada beberapa siri pertukaran kerajaan disebabkan konflik politik yang pernah dicetuskan oleh para pengkhianat yang kini membarisi Perikatan Nasional. Kesannya kepada rakyat dan bukannya kepada ahli politik khianat yang hidup kaya raya. PN perlu mengambil kira bahawa rakyat tidak hanya melihat prestasi kerajaan tetapi juga menilai prestasi pembangkang. Di mana letaknya prestasi anda ketika ini? Rakyat hanya menyaksikan anda sebagai pembangkang yang tahu membawa persepsi buruk, cipta naratif fitnah, rasuah, kaki gaduh, kaki ponteng sidang parlimen dan langsung tidak menjalankan tugas sebagai pembangkang yang konstruktif. Kebijaksanaan PN mengatur strategik dengan lebih matang menuju pilihan raya umum akan datang kira-kira 4 tahun lagi bakal menentukan sejauh mana mereka mampu menggenggam sokongan rakyat untuk merealisasikan hasrat mengambil semula tampuk kepimpinan negara. Sama-sama kita nantikan dengan harapan mereka tidak mati kempunan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita benar. Sumbangan anda boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.